Doom scrolling ataupun doom surfing bermaksud macam kita menghabiskan masa kita dekat social media, scroll-scroll, baca benda yang negatif lah. And walaupun kita tahu benda tu buruk, tapi kita still nak buat juga, kita still nak tahu juga. And tabiat doom scrolling ni mula teruk sejak tahun 2020 dululah, sejak COVID melanda. Semua orang duduk rumah, tak tahu nak buat apa. Sebab situlah kita menghabiskan masa kita dengan scroll-scroll. And salah satu punca kenapa seseorang tu mengalami doom scrolling adalah seseorang itu tidak dapat bertoleransi dengan ketidakpastian. Contohnya gosip lah, senang kan. Macam ada video viral ke, and ada seorang ni ada sumber betul, ada macam full video, tapi dia just post screenshot je video tu. So orang lagi macam nak tahu lah, mana video dia ni? Sebab biasa bila kat Twitter ni, bila orang post something, dekat reply tu orang akan ada dapat info lain lah. Macam orang kata berbenang lah. Orang nak tahu, orang akan scroll sampai jumpa benda yang dia orang cari. Selagi dia tak jumpa benda yang dia nak, dia akan keep scrolling and dia tak tentu arah lah. Setengah orang berpendapat bila dah dapat apa yang dia cari tu, barulah dia rasa macam lega sikit. Padahal benda tu tak ada apa pun sebenarnya. And sebenarnya manusia ni, dia ada satu macam tabiat lah. Kita ni suka nak ambil tahu benda-benda yang negatif, benda-benda yang tak ada faedah. Lagi-lagi media zaman sekarang ni suka bagi headline yang boleh menimbulkan kontroversi. Orang lagi suka nak tengok benda-benda macam tu daripada benda-benda yang baik, benda yang bermanfaat lah. Padahal tak ada apa pun, dia just headline dia. Bila dia baca headline tu, orang akan macam ush, nak tahu, nak baca. Contoh dia macam headline, seorang pendakwa kantoi daripada seorang pendakwa berjaya mengislamkan orang kafir. Contohlah macam tu. So orang akan pilih headline yang first tadi tu. And kesan doom scrolling ni obviously akan affect seseorang punya mental health lah. Sebab dia tak dapat nak stop daripada berfikir benda-benda yang negatif. So sebenarnya seseorang yang meluangkan masa dia lebih daripada 6 jam dekat social media ataupun anything lah, main phone ke apa, dia punya risiko untuk mengalami tekanan tu lebih tinggi daripada seseorang yang kurang daripada 6 jam lah. Zaman sekarang ni agak mustahil jugalah untuk seseorang tu tak tengok langsung social media. Sebab social media ataupun phone ni dah jadi keperluan harian kita. Tapi kita sebagai pengguna, kita kena pandailah bahagikan masa kita dengan social media ataupun phone ni. Sebab social media ni adalah tempat yang sangat-sangat bahaya. Kalau korang rasa macam bila buka social media je korang rasa macam ush, nak melenting ke, rasa tak puas hati, nak marah bila tengok news-news yang teruk, saya sarankan untuk korang cuba untuk berpuasa daripada social media. Cuba slow-slow, bukannya terus stop. Awal-awal tu kurangkan main social media, lama-lama korang akan biasalah hidup tanpa social media ni. Lagi-lagi zaman sekarang dah maju dah. Smartphone ni dah ada feature untuk limitkan berapa jam untuk kita main social media. Okay?